Malaysia prihatin, tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sanjungi membentuk negara menuju wawasan. Awal Muharram menjelma lagi, mengatur azam di tahun baru. Panjang umur, murah rezeki, moga sihat, ceria selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Fauzuki bin Ismail, Guru Besar SK Gombalai. Yang dihormati Tuan Haji Rozlan bin Awang, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Mazuki bin Omar, Penolong Kanan HEM, Puan Syuhairah binti Muhammad Sani, Penolong Kanan Co-Curriculum, guru-guru, seterusnya anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Alhamdulillah, setinggi ucapan kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah rahmatnya jugalah dapat kita bersua di atas talian untuk bersama-sama berkumpul bagi pelancaran bulan kemerdekaan dan sambutan Ma'al Hijrah peringkat sekolah pada tahun 2021 bersamaan dengan 1443 Hijrah. Dengan itu, tanpa membuang masa, majlis menjemput Tuan Guru Besar Encik Fauzuki bin Ismail untuk menyampaikan ucapan perasmian bulan kemerdekaan dan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis Cikgu Azimah. Yang dihormati barisan guru pelongkanan iaitu pelongkanan pentadbiran Tuan Haji Rozlan Awang, guru pelongkanan haluan murid Cikgu Mazuki Omar, guru pelongkanan Co-Curriculum Cikgu Syuhairah Ahmad Sani, barisan guru SK Gombalai, para ibu bapa, murid-murid serta penonton dalam talian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati penonton-penonton dalam talian 1, sebenarnya 1 Muharram 1443 Hijrah yang jatuh pada 10 Ogos 2021 lalu merupakan cuti umum buat rakyat Malaysia. Bertolak daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, serta peristiwa baginda Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kita harus mengambil iktibar bahawa ukhuwah Islamiah yang kuat dan jitu adalah asas kepada perpaduan dan kesatuan ummah yang membawa kepada kemajuan dan kejayaan umat Islam dalam era global kini. Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti dipilih untuk tema tahun ini seperti diumumkan pada Januari 2021 lalu oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, menggariskan 3 paksi utama iaitu keilmuan, kerohanian dan aktivisme. Baik, selain itu, bersempena dengan bulan kemerdekaan ini juga kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mengambil peluang menghayati, merasai makna sebenar kemerdekaan kerana sebuah kemerdekaan itu bukan hanya sekadar retorik, pengkisah sejarah semata-mata. Malah ia membabitkan kemerdekaan jiwa dan minda daripada aspek agama, akhlak dan mentaliti. Pemilihan tema Malaysia Prihatin untuk tahun ini, 2021 ini, yang diumumkan oleh Menteri Komunikasi iaitu Datuk Saifuddin Abdullah pada 10 Julai lalu bertepatan sebagai menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga Malaysia menharungi cabaran dan dugaan wabak COVID-19 yang melanda negara. Sehubungan itu, SK Gombalai telah sepakat membuat penetapan sambutan Ma'al Hijrah dan sambutan kemerdekaan dilancarkan serentak secara dalam talian atau maya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua guru, ibu bapa, murid, malah penduduk kampung Gombalai yang turun padang secara maya dalam pelajaran ini. Juga kesatuan hati kita semua dalam menjaga SOP dan mengamalkan serta mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan kita dalam masyarakat. Jelas menunjukkan keprihatinan semua dalam keadaan situasi sekarang ini bertepatan dengan tema Malaysia Prihatin dan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti yang juga selaras dengan hasrat kerajaan. Untuk itu, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran bulan kemerdekaan 2021 dan sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah peringkat sekolah kebangsaan Gombalai pada hari ini 16 Ogos
2021. Sekian. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar di atas ucapan itu tadi. Semoga apa yang diperkatakan oleh beliau akan menjadi panduan kepada kita semua. Atyara akan diteruskan lagi dengan ceramah Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Mahdi bin Abu Bakar. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama melihat sejarah peristiwa hijrah yang berlaku pada 1443 tahun yang lalu. Mudah-mudahan peringatan ini menjadikan satu iktibar dalam kita mengharungi kehidupan kita pada masa sekarang dan masa akan datang, insya-Allah. Kerana setiap kali masuknya tahun baru hijrah pasti akan mengingatkan kita tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah. Peristiwa bersejarah ini sebenarnya memiliki banyak pengajaran dan teladan yang boleh kita ambil sebagai iktibar. Kerana kita melihat dari segi sejarah tekanan dan penindasan yang dahsyat dari para musyrikin Mekah ketika itu bukanlah satu-satunya faktor peristiwa hijrah yang sebenarnya. Sebaliknya, kerana ketaatan Nabi Muhammad dan umat Islam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan supaya mereka berhijrah ke Madinah. Itulah tanda keikhlasan dan juga tanda keimanan yang tinggi yang menjadi kunci kekuatan bagi umat Islam menunaikan perintah hijrah dalam usaha menyebarkan agama Islam sebagaimana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat telah membawa perubahan yang sangat besar dalam sejarah perkembangan agama Islam itu sendiri. Kerana melalui perancangan dan strategi yang kemas serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita nafikan. Pertolongan Allah adalah segala-galanya dalam setiap kejayaan sesuatu perkara, yang telah membantu kelancaran peristiwa hijrah. Pengukuhan konsep persaudaraan, amalan konsep persaudaraan yang ukuh dan utuh yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ajaran Islam terus tersebar dengan meluas dan begitu pantas sekali. Inilah yang dikatakan hijrah atau perubahan daripada sesuatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Sungguh pun hijrah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Tetapi konsep penhijrahan mestilah kita ambil sebagai sesuatu perkara yang relevan atau yang masih sesuai untuk diteruskan oleh umat Islam pada zaman sekarang. Umat Islam diseru untuk sentiasa berubah walaupun tidak ada penhijrahan secara fizikal, tetapi perubahan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik itu sentiasa berterusan dalam kehidupan kita sekarang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd
ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya, silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan yang mereka sendiri lakukan, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya, yakni selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, peristiwa hijrah sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Islam pada hari ini, terutamanya dalam keadaan kita menghadapi situasi pandemik COVID-19 yang boleh kita kaitkan yang berlaku pada masa ini. Terdapat banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar daripada peristiwa hijrah ini untuk kita meneruskan kehidupan kita yang seterusnya. Yang pertamanya, melakukan strategi dan perancangan yang tersusun dan kemas. Bagaimana iktibar daripada peristiwa hijrah ini, bagaimana Nabi SAW telah memberi contoh melakukan perancangan hijrah, yang antaranya menyediakan pengganti untuk berada di tempat tidur baginda, iaitu Sayyidina Ali, sepupu baginda. Juga kaedah menghantar bekalan makanan, mengatur laluan perjalanan dan bersembunyi di Gua Thur. Itu merupakan strategi yang bijak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam situasi kita sekarang, perancangan juga mesti kita lakukan dalam menangani wabak COVID-19 sebagai suatu usaha yang baik, seperti kita mewujudkan, seperti dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan supaya memastikan wujud imuniti kelompok dengan pemberian vaksin. Yang kedua, pengorbanan perlu dilakukan dalam mencapai matlamat hidup seperti yang telah ditunjukkan oleh mereka yang bertugas di barisan hadapan. Nabi Muhammad SAW sendiri telah melakukan pengorbanan jiwa, harta dan tanah air dengan berhijrah yang menjadi titik tolak perubahan dan pemangkin kejayaan, menyebarkan syiar Islam ke seluruh alam. Yang ketiga, dalam menghadapi COVID-19, kita perlu mempunyai sifat sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan contoh kesabaran melalui pelbagai kesukaran ketika berhijrah. Antaranya seperti diancam bunuh, dikejar musuh, dan terpaksa melalui satu perjalanan yang jauh dengan keadaan yang serba kekurangan.
Dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini, masyarakat yang diuji dengan pelbagai masalah perlu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa. Yang inilah merupakan resepi kejayaan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh kita semua. Yang keempat, wabak boleh ditangani jika kerajaan dan petugas barisan hadapan mendapat sokongan dan dukungan pelbagai pihak. Nabi SAW memberi teladan bahawa hijrah yang dilakukan memerlukan sokongan dan dukungan pelbagai lapisan usia daripada jantina yang berlainan dan daripada penganut agama yang lain yang sama-sama membantu dan memberi bantuan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, semua pihak perlu berpegang kepada semangat persaudaraan dan saling membantu dalam menghadapi bala bencana wabak, pandemik dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh, iaitu dengan mempersaudarakan golongan Ansar dan golongan Muhajirin dengan menggalakkan mereka memberi bantuan sesama mereka. Peristiwa hijrah telah mendidik sifat keprihatinan dan kepedulian masyarakat tanpa mengira latar belakang dan keturunan. Kerana inilah Islam menganjurkan kepada setiap Muslim agar sentiasa peduli dengan nasib masyarakat di sekeliling. Demikianlah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambut dan diingati. Bukan hanya kita hendak mendengar kisah dan sejarah semata-mata, sebaliknya yang lebih utama, yang lebih penting bagi kita adalah untuk mengambil iktibar, untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita yang seterusnya. Sekadar itu untuk kali ini, semoga mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Mahdi bin Abu Bakar di atas ceramah Ma'il Hijrah yang sangat bermanfaat kepada kita. Cuba ambil input-input yang berguna untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harian kita. Kita akan meneruskan lagi acara dengan ucapan daripada penolong kanan co-curriculum Puan Syuhairah binti Muhammad Sani. Beliau akan menyampaikan beberapa amanat serta aktiviti yang bakal dijalankan nanti. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Syuhairah untuk menyampaikan ucapannya. Terima kasih pengacara majlis, Cikgu Nur Azimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Fazuki bin Ismail, yang dihormati Guru Penolong Kanan Pentadbiran Tuan Haji Rozlan bin Awang, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Mazuki bin Omar, barisan guru SK Gombalai, yang disayangi murid-murid, ibu bapa, penjaga serta para penonton dalam talian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran pada hari ini kita dapat melaksanakan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Ma'al Hijrah serentak secara maya yang baru sebentar tadi disempurnakan oleh Tuan Guru Besar. Walaupun dalam keadaan mengharungi pandemik COVID-19, kita cuba memenuhi pengisian Bulan Kemerdekaan dan Ma'al Hijrah semampu mungkin. Pelbagai aktiviti dalam talian telah dirancang bagi memastikan anak-anak SK Gombalai tidak ketinggalan, malah sama-sama menyemarakkan lagi semangat untuk bertanding di samping menyemai kecintaan pada negara dan semestinya agama Islam. Antara pertandingan yang akan dijalankan ialah menulis jawi,
melukis poster merdeka, kuis online dan offline dan sebagainya. Pertandingan-pertandingan ini akan diwawarkan dalam grup kelas masing-masing. Kami guru-guru mengharapkan penyertaan dan sambutan yang hebat daripada semua murid. Pelbagai hadiah untuk pemenang dan sijil penyertaan turut disediakan. Kami juga turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga kerana sebenarnya anda adalah tulang belakang di sebalik penglibatan anak-anak dan seterusnya kejayaan mereka. Tanpa sokongan dan pengorbanan ibu bapa dan penjaga serta tidak ketinggalan para guru SK Gombalai, aktiviti pasti tidak berjaya dilaksanakan. Sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada majlis penutup kemerdekaan lebih kurang sebulan dari sekarang untuk sama-sama kita ketahui siapakah bakal yang akan menjadi pemenang yang berjaya menerima hadiah dan sijil berkenaan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada penolong kanan co-curriculum Wan Syuhairah di atas ucapan beliau itu tadi. Seterusnya, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Zul Azam bin Zainiyah untuk membacakan doa bersempena dengan pelancaran bulan kemerdekaan dan sambutan Ma'al Hijrah. Marilah kita bersama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis bagi memberkati permohonan doa kita. Marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد بكل معلوم لك. Maha suci Allah yang menggerakkan alam. Maha suci Allah yang setiap saat hanya Dia yang menentukan. Berkatilah umur kami dan rahmatilah hidup kami, keluarga kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ya Allah, pada saat dan ketika ini kami menadah tangan kepadamu. Dengan kehendak-Mu jua telah berlalu setahun lagi yang telah kami lalui. Maka bertambah jualah umur kami. Moga-moga perjalanan yang sedang dan bakal kami lalui akan menjadi lebih bermanfaat dan lebih bererti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersempena ketibaan 1 Muharram ini memperingati hijrah dan pengorbanan Rasulullah SAW dan pengikut setia baginda. Semoga ianya menjadi pencetus kepada keazaman dan semangat kami. Hadirnya rasa bermuhasabah diri, meneliti dan memperbaiki perjalanan kehidupan yang telah berlalu, guna memperelokkan urusan kami seterusnya, sehingga kami sentiasa tergolong di kalangan mereka yang mendapat keredaan dan inayah-Mu, beruntung di dunia
dan di akhirat. Ya Allah, ya badi'us samawati wal ard. Justru itu ya Allah, lindungi dan hidayahkan kami. Peliharakanlah kesucian dan martabat agama Islam, kedaulatan bangsa dan bertambah keberkatan untuk negara dan rakyat seluruhnya. Bersempena jua dengan bulan kemerdekaan negara Malaysia yang tercinta. Engkau bukakanlah segala pintu kebaikan dan kebajikan. Semoga tercapai dan terlaksananya kesejahteraan sebagaimana firman-Mu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang penuh kebaikan dan mendapat keampunan. Ya Allah, Dikau peliharakanlah keamanan pada negara kami. Dikau angkat serta lenyapkanlah wabak virus COVID-19 dan seumpamanya daripada bumi Malaysia, seterusnya di negara umat Islam dan di seluruh dunia. Sembuhkanlah kami dan mereka yang telah dijangkiti dan mereka yang sedang sakit. Dikau hindarkan kami daripada bala, bencana, sengketa huru-hara, malapetaka yang beraneka ragam, sama ada yang kami nampak dan yang kami tidak mampu lihat. Ya Allah, ya Latif, ya Khabir, kasihanilah kami, ya Allah. Sekiranya bala-bala ini adalah berkaitan dengan kelalaian kami padamu, ampunilah kami dan bimbinglah kami, ya Allah, kepada jalan yang lurus, benar dan diredai, bukan jalan yang dimurkai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yattabi'una saqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Seterusnya saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zul Azam bin Zainiah di atas bacaan doa itu tadi. Semoga Allah Ta'ala memberkati segala usaha dan memberi kejayaan kepada kita semua. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya bacaan doa itu tadi, maka majlis ini telah sampai pada penghujungnya. Sebagai penutup bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Dagang singgah membeli kajang, tambat perahu di Muara Deli. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah boleh kita berjumpa lagi. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-samalah kita mensyukurinya. Dan segala kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Salam al-hijrah dan salam kemerdekaan.